Selalu sangat orang confuse KKTM ni kereta api tanah Melayu ke? Salah tu. KKTM ni ialah Kolej Kemahiran Tinggi MARA, iaitu institusi pendidikan di bawah MARA. KTM pula ialah Kereta Api Tanah Melayu, iaitu pengendali kereta api utama di Semenanjung Malaysia. Oh, macam tu. Lepasnya tak boleh silap dah lah. KKTM Balik Pulau ni ada apa ya? KKTM Balik Pulau ni menawarkan pelbagai kursus diploma. Antaranya adalah diploma pembuatan, suntikan plastik, acuan tekan, reka bentuk produk dan juga mechatronic industries. Oh, macam tu. KTM pula ada apa? KTM ni kan kereta api yang bawa penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Anis, produk design tu macam mana? Produk design ialah program yang memudahkan pelajar bagaimana untuk mereka bentuk suatu produk. Maksudnya, apa yang telah direka bentuk ini adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan. Misha tahu tak manufacturing tu apa? Misha tahu pasal benda tu. Manufacturing tu adalah program yang mendedahkan pelajar tentang bagaimana untuk menghasilkan suatu produk. Maksudnya, para pelajar akan didedahkan tentang proses-proses yang diperlu untuk menghasilkan suatu produk. Oh, kalau plastik injection mold dengan step pindah pula macam mana? Kedua-duanya menggunakan acuan, tetapi satu produk dihasilkan oleh plastik, manakala satu lagi menggunakan kepingan logam ataupun sheet metal. Okey, last. Industri mekatronik tu apa ya? Industri mekatronik ni adalah pelajar didedahkan lebih kepada automation di mana suatu sistem itu dibangunkan dan dicipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua para panel? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah sihat semua ya. So alhamdulillah pagi ini kita bersama langsung di Kolej Kemahiran Tinggi MARA Balik Pulau, KKTM Balik Pulau, dalam membicarakan satu topik yang sangat penting kepada adik-adik kita sebagai penonton di luar sana, iaitu topik kita Jom TVET at KKTM BP. So tahniah dengan tajuk kita yang pada kita paparkan pada hari ini adalah berkaitan dengan kita punya tajuk adalah capai impian sebagai product designer. So alhamdulillah syukur kita pada pagi ini dapat kita bersua kepada semua para penonton di luar sana. Kita harapkan para penonton dapat setia bersama kita daripada penghujung sampai daripada awal hinggalah penghujung selama 1 jam ini, yang kita akan bawakan pada penonton-penonton di luar sana mengenai tajuk kita adalah capai impian sebagai product designer. Sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik pelajar yang sedang menonton, di sini kita pamerkan, kita datangkan 3 orang panel bersama-sama kita dalam membicarakan satu topik yang kita sangat penting kepada masa depan pelajar, insya-Allah. So pertamanya saya nak memperkenalkan panel kita yang pertama, iaitu Encik Muhammad Izazi bin Ibrahim. Dia selaku Ketua Program Reka Bentuk Produk. Apa khabar Encik Izazi? Alhamdulillah, sihat tuan. Sihat ya? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Alhamdulillah. Ya. Baik, panel kita yang kedua adalah merupakan bernama TS, Teknologis, Encik Muhammad Ridwan bin Ramli, selaku pensyarah di Jabatan Reka Bentuk Produk. Apa khabar Cik Ridwan? Alhamdulillah sihat. Sihat ya? Hujung jauh di sana. Di mana tu Cik Ridwan? Teluk Kumbar.
Teluk Kumbar. Itu kita datangkan khas panel kita yang kedua ni daripada Teluk Kumbar. Terima kasih tuan pada pagi ini bersama dengan kita. Seterusnya panel kita yang ketiga adalah teknologis Encik Ismail Fitri bin Ibrahim selaku pensyarah di Jabatan Reka Betul Produk. Apa khabar Encik Ismail? Alhamdulillah sihat Tuan Moderator. Sihat ya? Tuan Moderator. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. So Encik Ismail ini sedang berlangsung di mana tu? Oh, saya sekarang di rumah Tuan Moderator di Pematang Pasir, Balik Pulau. Di Pematang Pasir Balik Pulau. Jauh juga ke sana ya. So tuan-tuan dan puan, itulah kesanggupan para panel kita untuk bersama dengan rakan-rakan pelajar lah khususnya dan juga kepada para ibu bapa ataupun penonton-penonton di luar sana berkenaan dengan tajuk yang kita nak bawakan, satu tajuk sangat penting iaitu capai impian sebagai product designer. Sebelum tu tuan-tuan dan puan, para pelajar sedang penonton sekian, sebenarnya jom TVET at KKTBP ini akan berlangsung untuk maklumat tuan-tuan dan puan bermula pada hari ini sampailah pada hari Jumaat nanti. So pastikan tuan-tuan dan puan jangan ketinggalan untuk menonton kita punya sesi rakaman secara langsung ini bermula pada hari ini yang dia diuruskan oleh di bawah Jabatan Reka Betul Produk, kemudian pada hari esok sehinggalah pada hari Jumaat nanti insya-Allah. So untuk memudahkan kita berbicara dan juga para panel untuk bercakap tentang tajuk yang kita nak bawa kepada anda semua, kita mohonlah kerjasama kepada para penonton semua untuk memberikan sebarang apa saja nak tanya soalan kepada para panel kita ini dengan soalan berkaitan dengan apa saya allowance ke kemasukan ke apa saja yang boleh kita bantu kita berbahaskan dalam sidang langsung kita pada pagi ini. Untuk itu sebelum kita pergi secara lanjut tuan-tuan dan puan, okey, kita untuk maklumat tuan-tuan dan puan, KKTM Balik Pulau ini terletak di di Genting di Balik Pulau berdekat dengan Dusun Durian. So sekarang ni musim durian, insya-Allah kita harap selepas ni para panel semua kita boleh makan durian kot. InsyaAllah. InsyaAllah boleh baik. Kita fokuskan pada tajuk kita pada hari ini tuan-tuan dan puan. So hari ini saya nak berbicarakan soalan panel yang pertama dulu iaitu pada Encik Muhammad Izazi bin Ibrahim berkenaan dengan tajuk kita dan juga kita punya maklumat yang kita nak sampaikan iaitu berkenaan dengan apa? Tuan Izazi, mohon Tuan Izazi memberikan penjelasan secara ringkas dulu tentang pengenalan apa itu reka bentuk produk. Okey, kemudian Tuan Izazi boleh kemukakan di segi maklumat pengajian, syarat-syarat kemasukan dan juga apakah keistimewaan, keiktirafan yang dapat diberikan kepada pelajar sebelum mereka mencapai menjadi sebagai seorang product designer. Dengan segala hormat dipersilakan Tuan Izazi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua warga Maya, warga Facebook. Semoga pada pagi ini anda semua berada dalam keadaan cuaca selalu dan keadaan sihat walafiat semua hendaknya. Okey, pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Moderator kita Encik Rubah selaku juga kita punya kaunselor di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Balik Pulau. Seterusnya bersama-sama kita pada pagi ini Encik Ridwan dan juga Encik Ismail. Encik Ridwan dan juga Encik Ismail merupakan pengajar pengajar senior bagi Jabatan Reka Betul Produk. Okey, terlebih dahulu sebelum saya membicarakan tentang tajuk pada hari ini, tidak tertinggal saya rasa saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada adik-adik kita yang baru saja dapat keputusan SPM lingkungan seminggu lebih yang lalu. Bagi yang tidak berdaya, jangan fikir bahawa ini adalah suatu perkara kepada anda. Sebenarnya kita masih ada lagi banyak peluang dan banyak cabang untuk membina masa depan kita. Yang penting adik-adik terus berusaha untuk mencapai kejayaan. Kita boleh walaupun kita tidak buat degree tidak terus membuat degree, kita juga boleh buat CG dulu, seterusnya diploma, seterusnya degree dan seterusnya ke peringkat seterusnya. Okey. Bagi
product design, apakah sebenarnya diploma teknologi kejuruteraan reka bentuk produk? Diploma teknologi kejuruteraan reka produk merangkumi sebenarnya diploma teknologi kejuruteraan pembuatan reka bentuk produk adalah suatu pembelajaran tentang yang pertama pada awal-awal semester kita belajar tentang proses-proses perbuatan. Contohnya jika adik-adik belajar machine conventional milling. So bila kita sebut tentang proses-proses pembuatan, so pelajar adik-adik perlu tahu apakah parameter-parameter yang perlu kita pertimbangkan, apakah alat-alat yang perlu digunakan, macam mana untuk handle machine, macam mana untuk communicate dengan machine dan sebenarnya berbagai-bagainya lagi. Seterusnya setelah pelajar mengetahui perintah, macam mana proses-proses untuk handle machine, proses apakah alat digunakan, apakah parameter-parameter yang perlu disetting. Di samping itu juga pada peringkat awal semester pelajar didedahkan dengan quality control, iaitu pelajar didedahkan dengan subjek meteorologi. Meteorologi adalah subjek yang terlibat dengan peralatan ukuran seperti vernier clipper, seperti profile projector, seperti CMM dan sebagainya lagi. Ini bagi bila adik-adik terlibat dengan proses pemesinan, terlibat dengan untuk handle machine, di samping kita membuat pemesinan, kita perlu menjaga kualiti produk tersebut dengan peralatan-peralatan dengan ukuran-ukuran yang kita ada di KKTM Pulau ini. Seterusnya pada semester berikutnya, pada semester 2, barulah oleh kerana kita belajar asas pada peringkat semester awal, pada semester 2 dan semester seterusnya. Pada semester 2 dan seterusnya barulah kita pengkhususan kepada reka bentuk produk. Reka bentuk produk itu satu proses pembelajaran untuk daripada apakah proses-proses pembelajaran khusus, apakah proses-proses pembelajaran, apakah perlu dipertimbangkan untuk menjadi seorang designer. Oleh itu pelajar-pelajar juga bila untuk membuat sesuatu desain, pelajar juga perlu mempertimbangkan apakah yang mesin-mesin diguna tadi, sama ada bila dia buat desain, dia boleh desain atau tak. Sebab tadi dah belajar proses-proses mesin, parameter-parameter semua. So bila buat desain sesuatu desain, dia boleh pertimbangkan, buat macam ni tidak boleh buat macam ni boleh buat dengan sahabat-sahabat desain yang telah pelajar-pelajar akan pelajari. Baik, Tuan Zazi. Macam mana syarat kemasukan pula Tuan Zazi? Okey, berkenaan dengan syarat kemasukan, pelajar ni, untuk kita Pulau ni dikhaskan untuk pelajar, untuk warga Bumiputera saja. So warga Bumiputera dan pelajar lepasan SPM daripada umur 18 tahun dan tidak melebihi umur 40 tahun. So 40 tahun itu adalah maksima. Dan juga bagi syarat-syarat kemasukan, pelajar yang pertama kena lulus matematik dan juga lulus sains. Lulus matematik dan juga lulus sains, dia sebenarnya 3 kredit dan satu adalah kredit mana-mana subjek. Tetapi untuk bahasa Inggeris dan juga sejarah, pelajar bahasa Inggeris dan juga sejarah pelajar kena lulus peringkat SPM. Begitu juga bagi bahasa Melayu. Untuk bahasa Melayu, walaupun pelajar tidak lulus peringkat SPM, tetapi bagi menambahkan diploma di masa 3 tahun, pelajar kena lulus dalam masa 3 tahun tu lah. Andai kata dia dah lulus peringkat SPM, tak perlu lagi ambil untuk SPM. Itu adalah bagi syarat untuk graduasi. So that's why bahasa Melayu kena lulus. Ya. So bagaimana Tuan Zazi, kalau Tuan Zazi kata tadi berkenaan dengan syarat kemasukan yang kita fahamkan pelajar lepasan SPM ini perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 4 kepujian dan 2 lulus 4 kepujian tu bermakna pelajar perlu dapat sekurang-kurangnya tiga kepujian saja. 3 kepujian. 3 kepujian. Kepujian maksudnya sekarang matematik, sains dan wajib kredit. Ya. Dan juga mana-mana satu pelajaran. Mana-mana satu pelajaran.
Lulus untuk So, bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita sebenarnya kena kredit juga, tetapi andai kata pelajar tidak lulus peringkat SPM di dalam masa 3 tahun semasa pelajar buat diploma tu, pelajar kena luluskan untuk bahasa Melayu tu supaya syarat graduate bahasa Melayu kena kredit. Untuk mata pelajaran sejarah dan juga bahasa Inggeris, peringkat SPM pelajar hanya lulus saja. Ya. So baik, di sini maksudnya di sini kepada para pendengar pada lepasan SPM tahun 2020 atau tahun 2019, jika sekiranya anda mendapat keputusan seperti mana yang disebutkan oleh saudara Tuan Izzazil tadi, iaitu berkenaan dengan matematik, sains dan juga satuan pelajaran mesti dapat kredit, dan bahasa Melayu sekurang-kurangnya perlu dapat kredit, tapi kalau lulus pun boleh masuk, dan lulus bahasa Inggeris, lulus sejarah, semua pelajar ini layak untuk memohon masuk di KKTM Balik Pulau secara khususnya ataupun KKTM di seluruh Malaysia amnya. So kalau jika sekiranya pelajarnya tak dapat mengikuti kriteria, contohnya matematik dia lulus saja, sains dia dapat kredit. Tapi jangan bimbang kepada para pelajar bahawa untuk pelajar seperti mana kata tuan panel kita tadi, Tuan Zazi, boleh pergi ke peringkat CJ dulu Tuan Zazi Boleh pergi ke peringkat CJ dulu. Jika pelajar tidak kredit matematik, jika pelajar tidak kredit matematik, oleh kerana itu dia foundation dia adalah foundation dia untuk belajar subjek yang betul teknologi dan juga ini dia lemah. So pelajar perlu buat peringkat CJ dulu. Peringkat CJ dulu di IKM normally peringkat CJ. Bila keputusan peringkat CJ tu dia untuk mendapat foundation yang kuat, pelajar boleh menyertai kami untuk peringkat diploma peringkat CJ lah. Ya. Baik. So, Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Izzazil atas penerangan, pencerahan kita pada peringkat pertama ni kepada para penonton semua. Inilah salah satu peluang anda untuk mencapai peluang sebagai seorang product designer. So, kita untuk soalan ini, untuk seterus soalan yang, kita ada soalan sebenarnya tuan-tuan dan puan panel. So, soalan ni, saya rasa soalan ni mirip kepada kita punya soalan kepada panel yang kedua kita, iaitu saudara kita punya Tuan Ridwan kita, Tuan Ridwan Tuan Ridwan, dengar Tuan Ridwan? Ya, so Tuan Ridwan, kita ada persoalan daripada pihak tetamu kita ni, Teratak Umi ni. Assalamualaikum Tuan. Apa yang istimewanya program Reka Betul Produk ini berbanding program lain? Senang ke dapat kerja? Itu soalan dia. Tapi berbalik pada soalan kepada penonton kita ini, soalan yang kita nak bawakan kepada kita punya panel kedua ni, Tuan Ridwan, iaitu seperti mana Tuan panel kita pertama mengatakan bahawa tentang teknik belajar semuanya, kita nak tanya apakah konsep pembelajaran yang kita ajarkan ataupun teknik-teknik, kaedah-kaedah pembelajaran yang kita ajarkan kepada pelajar-pelajar yang memohon masuk ke Reka Betul Produk ataupun yang nak jadi sebagai seorang product designer. Apa kaedah atau pembelajaran, teknik yang kita ajar kepada mereka? Meridit kepada apa yang soalan tadi, istimewanya produk Reka Betul Produk designer. Silakan kepada Tuan Ridwan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada warga netizen sekalian. Daripada soalan yang ditanya kepada saya ini, saya dapat pecahkan kepada sebenarnya kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama konsep ataupun mod pembelajaran yang akan dilalui oleh pelajar yang akan dilalui sepanjang semester. Kemudian yang kedua, kemahiran ataupun technical skill yang diajar kepada pelajar program Reka Bentuk Produk. Dan seterusnya yang ketiga, fasilitis yang ada bagi menyediakan pelajar yang berkemahiran dalam bidang Reka Bentuk Produk. Okey, bagi menjawab bahagian yang pertama iaitu konsep atau mod pembelajaran, seperti mana program-program lain di segenap institusi di Malaysia, kaedah pembelajaran bagi program Reka Bentuk Produk di KKTM BP secara umumnya adalah secara bersemuka ataupun face to face. Okay, jadi kita kena berhadapan dengan guru lah. Walau bagaimanapun, seperti mana yang diketahui umum, sekarang ni wabak COVID-19 yang sedang melanda sekarang telah merubah landscape pendidikan di seluruh negara. Di mana sekolah-sekolah, tak kira sekolah menengah ataupun sekolah rendah, sekarang pun telah menukar mod pembelajaran mereka kepada pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR. Ini tidak terkecuali lah kita di KKTM BP buat masa sekarang. Ketika pandemik ini, kita sedang melaksanakan PDP secara dalam talian ataupun secara online. Dan sekarang ni bila kita buat online, timbul pula persoalan bagaimana pula dengan kursus-kursus ataupun mata pelajaran teknikal. Bukankah kursus-kursus teknikal memerlukan hand-on skill seperti
seperti machining, seperti programming dan lain-lain. Sebenarnya apa yang sekarang kita lakukan sekarang ialah kita sedang melaksanakan di KKTM Balik Pulau ni, kita sedang melaksanakan dynamic curriculum structure yang membolehkan kita merubah struktur pembelajaran di mana kita melaksanakan kursus ataupun mata pelajaran teori terlebih dahulu di semua peringkat semester secara atas talian, dan seterusnya akan diikuti dengan amali ataupun praktikal, di mana setiap penilaian akan dibuat secara hands-on setelah PKP ini ditarik balik. Jadi student akan kembali ke kampus dan akan menjalankan praktikal ataupun amali dengan secara berhadapan ataupun face to face dengan cikgu ataupun pengajar. Jadi untuk yang kedua pula, iaitu apakah kemahiran ataupun technical skill yang diajar kepada pelajar program kebentuk produk ni. Terdapat beberapa set kemahiran yang saya boleh terangkan kat sini lah, yang memudahkan kita nak faham apa sebenarnya reka bentuk produk ni. Okey, untuk nak memudahkan warga netizen faham, setiap pelajar bagi program reka bentuk produk sebenarnya akan diasuh atau dididik supaya mereka ini berkeupayaan untuk menghasilkan apa-apa produk ataupun barangan bermula daripada peringkat awal sehingga peringkat akhir. Apa itu peringkat awal? Peringkat awal, pelajar-pelajar ini akan belajar bagaimana sebenarnya untuk mencetuskan idea ataupun generation of ideas. Itu yang paling utama. Okay, di sini kita dapat lihat bagaimana perubahan pelajar yang pada mulanya kurang yakin dengan kebolehan mereka dan akhirnya berjaya keluar dari kepompong pemikiran mereka dan seterusnya menghasilkan idea-idea yang di luar jangka pada mulanya. Seterusnya, setelah kita selesai generation of idea, pelajar ini akan didedahkan pula dengan bagaimana untuk melakukan kajian pasaran ataupun buat market survey dan menganalisa kajian tersebut ataupun survey analysis. Di mana ada kita akan mendedahkan pelajar dengan teknik-teknik yang tertentu untuk bagaimana untuk menghasilkan produk-produk yang diterima pakai oleh masyarakat umum. Dan kemudian secara ringkasnya daripada dapatan market survey ataupun survey analysis, konsep-konsep reka bentuk ataupun conceptual design ni akan dihasilkan. Di sini kita dapat lihat pelajar akan menggunakan kebolehan mereka melakukan freehand sketching yang mereka belajar sebelum ni, dan setelah dari konsep itu konsep reka bentuk yang terbaik akan dipilih berdasarkan penilaian pada setiap konsep. Jadi maksudnya pelajar akan menghasilkan beberapa jenis konsep design, kemudian dan memilih desain yang terbaik ataupun konsep yang terbaik untuk dibawa ke peringkat yang seterusnya. Okay. Setelah konsep telah dipilih, konsep ini akan dibangunkan dengan mulanya dengan menggunakan perisian 3D CAD software. Jadi untuk program reka bentuk produk, kita menggunakan software CATIA lah. Okay, software CATIA ni sebenarnya telah digunakan pakai secara meluas oleh syarikat-syarikat gerasi yang terlibat dalam manufacturing, car manufacturing, aerospace manufacturing, product designing. Ini semua kebanyakan mereka syarikat besar ni memakai software CATIA lah. Jadi kita product design, kita mendidik pelajar menggunakan software ini. Jadi pelajar akan menggunakan perisian ini ataupun software ini untuk menghasilkan lukisan kejuruteraan ataupun buat drafting proses. Kemudian setelah buat drafting, student atau pelajar akan membuat analisis terhadap reka bentuk yang dihasilkan. Analisis ni maksudnya kita buat sama ada kita nak tahu produk yang kita hasilkan, produk yang kita design ni, dia tahan ke tak tahan, kan? Jadi pelajar-pelajar ni kita akan dedahkan semua ni
Dia start daripada design, dia akan buat analisis dan seterusnya dia akan buat programming. Programming apa? Programming contoh produk yang dia buat, dia memerlukan proses permesingan CNC. Dia akan terus buat CAM dengan menggunakan software yang kita ajar ni, iaitu CATIA. Jadi di peringkat akhir, sebenarnya peringkat yang akhir, setelah mendapat spesifikasi produk, baru pelajar akan menterjemahkan mereka bentuk produk yang dihasilkan dalam bentuk fizikal dengan menggunakan mesin-mesin dan peralatan yang ada di KKTM. Jadi kita bukan setakat kita design saja, bukan setakat kita buat analisis terhadap idea kita tu, jadi kita hasilkan secara fizikal bentuknya. Kalau perlukan kita gunakan mesin rapid prototyping, kita akan pakai mesin rapid prototyping. Kalau perlukan kita menggunakan mesin CNC, kita akan gunakan mesin CNC. Di mana mesin-mesin ini sebenarnya kita akan belajar ataupun kita student akan belajar mesin-mesin ini sepanjang dia berada di KKTM Balik Pulau. Ya, so saya nampak di sini Tuan panel, Tuan Ridwan kalau tengok di sini apa yang Tuan cakap tadi dari segi kaedah pembelajarannya di peringkat awal semester 1 sampai semester 6, pelajar ni didedahkan dengan beberapa teknik macam sketching, drawing, ya, kemudian dengan rapid prototyping, kemudian CATIA. Itu semua adalah di antara teknik-teknik pengajaran yang diajarkan kepada pelajar kita. Di samping dengan kemudahan-kemudahan yang ada lah, ya, yang kita berikan kepada pelajar di tempat kita ni. Jadi Tuan Ridwan menjawab kepada soalan kepada kita punya panel, kepada penonton tadi, iaitu apa istimewanya program mereka bentuk produk ini. So dia kata apa istimewanya program bentuk produk ini berbanding dengan program yang lain. Mungkin Tuan Ridwan boleh menambah sedikit pertanyaan soalan kepada panel ni, penonton ini. Okey. Terima kasih soalan tu. Apa yang istimewanya reka bentuk produk ni sebenarnya jika contoh, saya ambil contoh, jika kita belajar tentang molding, contoh, kita belajar tentang molding, kita ambil diploma molding ataupun kita ambil diploma stamping die, jadi student tu akan menjurus kepada ataupun dia akan berkemahiran tentang fokus dia, iaitu mold ataupun challenge die. Kalau kita di program mereka bentuk produk, sebenarnya kita punya idea ni dia akan lebih bercambah, kan? Student punya idea, sky is the limit. Maksudnya dia boleh generate apa-apa idea saja untuk nak diterjemahkan kepada bentuk fizikal. Contoh kalau dia nak buat apa-apa, contoh dia nak buat cover kereta ataupun fender kereta, dia boleh design, dia boleh terjemahkan benda tu. Kita tak strict, kita tak ada limit. Maksudnya nak buat apa-apa. Kalau household product, dia boleh pergi ke household product. Kalau dia nak buat sheet metal product, dia boleh pergi ke sheet metal product. Tak ada masalah. Jadi pelajar ni akan lebih terdedah kepada teknologi-teknologi yang program-program lain kadang-kadang tak pelajar ni dia tak ambil. Jadi lebih kepada kita ni lebih terbuka lah, kita punya idea ni lebih terbuka. Ya, maksudnya sini kelebihan mereka yang mengambil diploma di bidang teknologi kejuruteraan pembuatan dan bentuk produk ni, dia lebih kreatif, dia lebih inovatif dalam menghasilkan produk-produk begitu. Ya, Tuan Ridwan? Ya, kita boleh cakap macam itulah. Baik, terima kasih kepada Tuan Ridwan kepada soalan kita dan juga kepada penjelasan berkenaan dengan topik kita berkenaan bagaimana impian seseorang untuk menjadi product designer. So kita nak teruskan perbincangan kita ni tuan-tuan dan puan kepada panel yang ketiga kita, iaitu saudara kita punya TS Teknologi Ismail Fitri bin Ibrahim. Ya Tuan Ismail Fitri, berbalik kepada apa yang diceritakan oleh panel pertama, panel yang kedua. So Tuan apakah di antara produk-produk penghasilan produk yang telah pun dilaksanakan, dibuat oleh pelajar ataupun yang telah kita dedahkan kepada pelajar, terutamanya dalam penghasilan projek di final year projek mereka, di projek tahun akhir.
ada tak projek-projek ini menjadi satu latihan kepada mereka sebelum mereka pergi kepada industri? Boleh berjelaskan Tuan Ismail Fitri? Okey, terima kasih Tuan Moderator atas soalan yang ditanyakan tadi. Okey, berbalik kepada soalan yang berkaitan dengan projek-projek final yang student dah hasilkan, yang mana student-student ni akan menghasilkan satu projek di final year projek lah. Projek tahun ni kita akan diwajibkan kepada setiap student semasa 5, yang mana untuk dia akan digerakkan secara pengumpulan dan akan diberikan satu projek untuk menghasilkan satu produk, yang mana produk ni akan dibuat berdasarkan kepada teknik-teknik yang telah diajarkan pada student bermula dari semester 1 sehinggalah semester 5, di mana setiap teknik tu diajar oleh pelajar-pelajar yang berkebolehan, yang berkompeten. Okey, pada contoh kita tengok di dalam video gambar-gambar yang tunjuk ni, okey, di mana antara produk yang dihasilkan, contoh di sini dia tunjuk dalam slide ni, contoh adalah concealer, cutlery washer, show dryer dan flow shifter ni, yang mana dihasilkan secara original oleh student. Cuma pensyarah hanya memberi sedikit tunjuk ajar dan guiding bagaimana untuk menghasilkan produk, tetapi setiap design, setiap produk, setiap reka bentuk dan setiap sistem yang ada pada produk tu adalah dihasilkan oleh student itu sendiri. Okey. Ya, macam Tuan Ismail Fitri, macam mana show dryer tu apa tu maksud show dryer tu? Okey, show dryer ni adalah satu produk yang mana digunakan untuk mengeringkan kasut yang basah, yang lembap. Contoh kita balik, kita pergi dalam hujan balik, contoh kita balik kerja kasut kita basah lembap, kita boleh keringkan kasut kita dengan menggunakan show dryer ni. Dan produk ni adalah produk yang functional produk yang boleh diguna terus, siap dan boleh guna terus. Walaupun nampak bentuk tak macam show dryer, itulah konsep produk design. Kita menghasilkan satu konsep produk yang berlainan daripada konsep yang lain, tapi function yang kita nak ikut function lah apa yang kita nak. Contoh show dryer tadi ya. Dan juga untuk setiap produk yang kita hasilkan ni, kita akan tengok produk yang mana yang berkebolehan untuk diketengahkan lagi. Okey, contoh kita masuk ke contoh yang terbaik adalah kita bawa produk ni ke pertandingan inovasi. Okey, inovasi di peringkat kemasaan dan juga peringkat antarabangsa lah. Okey, antarabangsa. Dan kita selalunya untuk produk inovasi ni kita tidak pulang dengan tangan kosong. Kita akan bawa award bronze, medal, silver ataupun gold. Okey, dan kita yang terbaik yang kita pernah dapat sekarang ni untuk produk design, kita pernah dapat untuk gold medal and best award lah di pertandingan di Kemaman. Kita Kemaman Kemaman, yang mana kita mendapat gold medal dan tempat kedua untuk juara keseluruhan kumpulan tersebut. Yang mana produk tersebut adalah produk egg cleaner lah. Yang mana produk cleaner ni dihasilkan oleh 100% student dan digunakan yang mana dia akan digunakan pada rumah. Kita buat fokus untuk penggunaan household. Contoh yang produk ni saya rasa kita ada tunjuk dalam video yang introduction tadi. Tamu sekret tadi, yang mana produk tu dihasilkan oleh student dengan finishing yang terbaik. Yang dia menggunakan untuk reka bentuk tu, dia menggunakan software yang telah disebut oleh panel yang kedua tadi, Encik Ridwan. Itu presiden Katia semua. Okay, dan setiap design tu dan setiap item tu dia tak fokus pada satu jenis pemisinan saja. Dia menggabungkan kepada pelbagai jenis mesin. Ada yang menggunakan CNC, ada yang menggunakan rapid 3D printing, ada yang menggunakan banyak lagi lah EDM wire cut, turning, untuk menghasilkan combination of the whole process akan menghasilkan satu produk yang terbaik lah. Walaupun dia cuma disebut sebagai masterpiece, prototype yang functional, tapi dia boleh untuk diketengahkan lagi sebab disebabkan oleh walaupun kita buat menggunakan bahan-bahan yang untuk just prototype, tapi bila kita bawa ke inovasi, ada pihak yang memang dia berminat dengan produk kita. Cuma di sini dari segi kos untuk pembuatan ni kita kena go on more further discussion dan sebagainya lah. Ya, Tuan Sumit. Okey. Baik, saya nampak di sini dalam video yang kita paparkan ni, nampaknya banyak pelajar kita ni dia dedahkan di peringkat pertama dari segi sketching dan drawing dan design Katia. Ni macam mana proses penghasilan projek pelajar tu, di peringkat berapa lama dia buat dalam tempoh yang dia buat untuk satu produk? Okey, so kalau kita tempoh untuk final project ni, kita bagi tempoh satu semester lah 6 bulan. Tapi untuk tempoh 6 bulan tu bermula dengan first kali adalah generating idea lah. Generating idea ni kita bagi satu tema, konsep kepada student. Kita bagi satu masalah atau kita mencari masalah pada mesin, kita bagi kepada student. So di situ dia akan buat satu survey
survey, market survey di kalangan student, di kalangan pensyarah, di kalangan pengguna di luar. Okey, dia akan bikin satu survey. So hasil dapatan dari survey tu dia akan analisis and then dia akan terjemahkan kepada satu sketching. Sketching ni dia akan banyak konsep lah, banyak konsep sketching, mungkin ke 5-6 sketching. Di situlah dia akan cari satu konsep yang terbaik based on analisis yang dia buat. So daripada sketching tersebut dia akan terjemahkan kepada CAD design. So CAD design ni penting sebab kita ada boleh tengok di situ dari segi assembly of produk, functional dia, animation dia, pemasangan, location start alatan tu nak letak di mana, semua tu dibuat di dalam CAD design. Okay, dan dalam CAD design pun kita akan terjemah juga kepada drafting, yang mana drafting tu dia akan keluarkan animation setiap every part tu. Dan CAD design juga boleh gunakan untuk kemesinan. Contoh kalau part tu perlu gunakan pada CNC, turning milling, kita boleh transfer data tu ke CNC turning milling. Kalau contoh sebahagian part tu diperlukan guna untuk 3D printing, dia boleh transfer design tu terus ke 3D printing. So tujuan CAD design ni dia banyak function, dia boleh pergi ni lah untuk menghasilkan satu part tu. So the final product is the whole part lah. Dan di samping produk yang dihasilkan, produk dia juga perlu didedahkan juga dengan penghasilan video FYP. Seperti yang tuan-tuan tengok video ni adalah hasil garapan student product design sendiri. Ya, okey. Cuma pensyarah design yang pakar dalam bidang video ni itu Cik Fahri dan juga Mira Bakis, yang mana dia akan mengajar kaedah penghasilan video ni mengikut time frame, mengikut storyboard yang telah diberi, and then student akan menghasilkan video mengikut apa yang diorang rancang. Dan hasilnya kalau tengok sini lah, video ni memang kalau kita tengok memang kita pun kagum lah dengan hasil diorang. Walaupun pada permulaannya diorang tak tahu nak buat, akhir sekali video dengan produk memang dapat alhamdulillah lah. Apa yang kita tengok sekarang kita lihat di sini bahawa maksudnya kepakaran kemahiran teknik yang ada kepada pelajar secara hands on. Tengok seorang-seorang buat, tak ada yang berkumpulan. Saya tengok gambar video ni juga seorang-seorang pelajar buat menghasilkan satu produk tu. Ini satu benda yang menakjubkan bagi kita. Bagaimana pelajar mampu untuk menghasilkan produk tu dalam kategori individu. So kita ucapkan tahniah lah kepada graduan-graduan ni. Betul. Baik, kita ada soalan ini kepada para panel. So kita nak buka soalan ini kepada semua panel, iaitu berkenaan dengan satu soalan daripada pihak Shauki Alkito. Nama dia Shauki Alkito. So salam tuan, apakah kerjaya yang terbaik bagi graduan diploma reka bentuk produk ni? Satu soalan yang sangat bagus daripada Shauki Alkito. Apakah kerjaya yang terbaik bagi graduan diploma reka bentuk produk ni? Jadi kita nak pas soalan ini kepada tuan, kita punya ketua program. Boleh Tuan Izazi? Okey, insyaAllah boleh tuan. Boleh So okey, boleh. Silakan Tuan Izazi. Okey, terima kasih tuan moderator. Berkenaan dengan soalan yang ditanya oleh tuan Shauki kita tadi, saya pun terlupa. Okey, berkenaan dengan apakah kerjaya terbaik untuk sebagai graduan daripada produk designer ni. So kita punya target utama adalah untuk menjadi seorang designer lah. Bila untuk menjadi seorang designer yang seperti mana panel cerita tadi, so dia perlu mempertimbangkan apakah mesin-mesin digunakan, apakah peralatan-peralatan itu digunakan, untuk membuat sesuatu desain tu dia perlu mempertimbangkan proses-proses untuk buat desain ni. Tetapi walau bagaimanapun, jika pelajar tidak menjadi seorang designer pun, sebab pelajar itu sendiri telah menggunakan mesin, pelajar itu sendiri telah membelajar ukuran kualiti, kita tidak semestinya menjadi seorang designer. Sebab pelajar sendiri boleh jadi seorang masinis, sebab pelajar telah belajar mesin. Pelajar juga boleh menjadi technician, pelajar juga boleh menjadi seorang quality control, quality assurance dan berbagai macam lagi. Tidak tertumpu sebenarnya, walaupun product design tidak tertumpu kerjaya sebagai product design. Sebab elemen-elemen yang dibelajar, elemen-elemen yang telah belajar di product design itu telah mencakupi pemesinan, quality control, proses-proses design, software, CATIA. Walaupun dan target utama memang kita untuk menjadi seorang designer. Tapi ramai je pelajar-pelajar kita tidak sebenarnya menjadi seorang designer. Jadi usahawan pun ada. Missionaries pun ada dan berbagai-bagai lah. Itu saja daripada si tuan. Jika ada tambahan daripada panel-panel lain, Cik Mat atau Cik Ruan, bila kemukakan lah.
Okay, silakan. Kita buka lagi soalan tentang graduan ni. Seperti Tuan Izazi cakap tadi ialah ramai di antara graduan-graduan ni daripada bidang mereka bentuk produk ini telah banyak berkecimpung dalam bidang produk designer ya, selain kepada berkecimpung dalam bidang usahawan. Mungkin ada penambahan sikit daripada Tuan Ismail Fitri ke Tuan Ridwan untuk graduan-graduan kita ni? Itulah saya pun setuju dengan Cik Zazi tadi, yang mana kalau kita tengok dari segi pembelajaran dalam bidang product design ni pun kadang-kadang kita tengok student ada juga yang tak menjurus ke bidang tu, tapi sebenarnya kategori ataupun kaedah pembelajaran yang diajar dalam product design ni dah menjurus, dia dah menyeluruh dah, dia dah cover keseluruhan dah. Cuma kalau PD ni dia cuma lebih fokus ke arah product design. Okey, baik. So, saya rasa menjawab kepada soalan Syauqi Akito tu, iaitu bagaimana kejaya graduan selepas habis belajar di bentuk produk ini. So, majoriti kejaya graduan kita adalah merupakan dari product designer. So, benda ni kita akan panjangkan nanti dalam sesi panel yang kedua. So, untuk soalan yang seterusnya, kita akan balik semula kepada Tuan Ridwan kita. Tuan Ridwan. So, kita nak balik kepada Tuan Ridwan kita berkenaan dengan soalan ni dari segi selain kita menyediakan pelajar kita ini dari aspek akademik, dari aspek akademik, sudah tentu kita nakkan aspek rohaniah ataupun insaniah pelajar itu juga kita dapat bantu supaya graduan ni apabila dia keluar lagi, dia kompetensi dia punya keyakinan dia punya kesungguhan dia tu dapat memberikan satu impak yang besar kepada industri. So di PKKTM Balik Pulau ni sendiri, Tuan Ridwan, apa di antara aktiviti pembelajaran di luar bilik darjah ataupun aktiviti pembangunan insaniah kita berikan kepada para pelajar sepanjang mereka berada di KKTM Balik Pulau ni? Silakan Tuan Ridwan. Okay, terima kasih sekali lagi Tuan Moderator. Kalau tadi saya menerangkan dari sudut pembelajaran akademik, bagi soalan ini saya ingin kupas tentang pembelajaran bukan akademik tapi secara formal yang terdapat dalam struktur pengajian program mereka untuk produk yang sebenarnya kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu co-curriculum dengan curriculum. Curriculum ni adalah akademik. Okay. Co-curriculum dengan curriculum ni merupakan sebenarnya merupakan dua elemen dalam menjana pelajar seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelektual, di mana co-curriculum memainkan peranan sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembangunan diri seseorang pelajar. Melalui peranan kurikulum semata-mata sangatlah sukar. Maksudnya ada peranan akademik, kita belajar je mata-mata dah sangat sukar untuk melahirkan insan yang mempunyai keseimbangan yang sempurna dari segi kepimpinan, keterampilan dan daya saing. Jadi menerusi program ataupun kursus co-curriculum, pelajar akan dapat meningkatkan kemahiran mereka seperti kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kesewanan. Di KKTM BP, kita bekerjasama rapat dengan pasukan Wataniah yang menawarkan program co-curriculum yang sangat sesuai dengan elemen pembangunan sasiah pelajar, di mana terdapat modul-modul latihan yang betul-betul jitu bagi melatih pelajar menjadi lebih berkepimpinan, berketerampilan dan berdaya saing. Contoh-contoh modul yang boleh saya sebut kat sini ialah kita ada modul latihan hutan yang sangat menarik, iaitu pelajar didedahkan dengan pelbagai pengetahuan dan teknik bagi menempuh kesukaran ketika berada di dalam hutan. Contoh ilmu-ilmu yang diajar di sini ialah ilmu tentang pokok, tentang trail binatang, tentang mencari sumber air dan lain-lain. Dan ini menyebabkan pelajar menjadi hilang stres belajar akademik. Jadi dia masuk dalam program ni dia akan jadi jadi relax. Dan di samping itu dia akan dapat ilmu yang baru. Selain daripada itu, kita dapat menilai pelajar ni macam mana setiap pelajar tu dia akan mengeluarkan dia punya semangat ataupun daya kepimpinan. Kalau dulu dia jadi dia seorang yang sangat kurang berkomunikasi, jadi bila dia masuk dalam program curriculum yang kita buat ni, dia akan jadi lebih vokal, dia lebih berkomunikasi, dia kena berkomunikasi antara kawan-kawan dia. Jadi selain daripada modul latihan hutan, kita ada modul latihan hidup
di mana latihan yang mengajar untuk berikhtiar di dalam keadaan kesukaran untuk meneruskan kehidupan. Okay. Dan latihan ini tidak semestinya kita buat di hutan, kita akan buat sebab kesukaran ni dia subjektif. Kita duduk di bandar pun boleh jadi sukar. Kita duduk di hutan tambah lagi kan. Jadi skill-skill ni akan diajar kat sini. Dan seperti biasa kita ada buat perkhemahan, kita ada buat pertolongan cemas, memadam kebakaran. Yang menariknya kita ada menembak dan lain-lain lah. Dan sebenarnya kita sangat fleksibel dan tolerate dengan para pelajar kita yang aktif dalam melakukan berbagai aktiviti selain daripada pembelajaran formal ataupun selain daripada kurikulum. Kita sebenarnya bukan saja membenarkan, malah kita menggalakkan student melakukan aktiviti-aktiviti yang dapat menonjolkan ketokohan mereka dari segi kepimpinan, daya saing selain daripada kurikulum. Contohnya pelajar-pelajar ni dia suka nak menganjurkan program Hari Keluarga. Jadi program ni yang dapat menggerakkan ukhuwah antara para pelajar dan para masyarakat. Student akan mengelolakan sendiri daripada awal sampai selesai. Dan student juga selalunya akan membuat proposal ataupun membuat aktiviti sukan dan rekreasi, perkhemahan dan menyertai pertandingan-pertandingan. Contoh macam pertandingan inovasi. Kadang-kadang student ataupun pelajar dia akan bawa sendiri produk dia untuk dipertandingkan ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi ini akan kita panggil dia upgrade lah dia punya skill dia. Bila dalam pertandingan tu dia akan voice out dia punya idea, dia akan terangkan apa projek yang dia buat kan. Jadi ini menyebabkan develop self confidence. Jadi bukan sahaja daripada segi akademik, sebenarnya yang non akademik pun sebenarnya dapat membantu pelajar lebih ke hadapan. Jadi saya nampak tadi Tuan Ridwan kata bahawa kebolehan daya kepimpinan, daya saing dalam kalangan para pelajar ni sangat-sangat terlihat terpancar melalui aktiviti kurikulum khususnya dalam aktiviti seperti wataniah Tuan kata tadi, aktiviti dalam bidang sukan, dalam bidang pertandingan. Bermakna di sini penglibatan pelajar dalam aktiviti kurikulum di KKTM ini membantu meningkatkan daya keyakinan pelajar itu sendiri dalam menguruskan diri dia selepas dia keluar daripada KKTM. Ya, betul tuan moderator. Sebenarnya kalau kita ada ilmu je tetapi kita tak ada disiplin, jadi tak ada orang akan ambil ayat kita. Kita kena ada ilmu, kita kena ada adab, akhlak, semua benda ni sebenarnya kita terapkan di dalam kurikulum juga. Jadi bila student dia masuk je kurikulum, kita akan ajar dia macam mana kita nak berdisiplin. Kalau kita panggil dia datang pukul 10, dia nak datang pukul berapa? Sebab pukul 10 kan, dia 9 lebih dah datang. Kita nak benar macam tu. Kita tak nak student walaupun grade dia tinggi ataupun GPA dia tinggi, tapi dari segi disiplin dia out, jadi dia tak akan ke mana. Jadi kita nak selain daripada akademik, kita nak dedahkan pelajar tentang pentingnya disiplin. Ini yang paling utama, akhlak itu penting. Jadi kita dedahkan kepada melalui program-program kurikulum yang kita rancang. So terima kasih kepada saudara Ridwan di atas kekupasan dari segi jawapan yang kita berikan, iaitu maksudnya aktiviti ni, kurikulum ni memang sangat membantu para pelajar di KTM Pulau dalam membentuk dari kepribadian diri, terutama dalam konteks orang kata kemejadian pelajar itu sendiri secara holistik ya. So terima kasih kepada Tuan Ridwan. So kita nak balik semula kepada panel kita yang seterusnya, iaitu saudara TS Teknologis Tuan Ismail Fitri. Kalau kita lihat tadi daripada apa yang Tuan Ismail Fitri kata tentang segi projek, pembangunan projek, penghasilan projek pelajar di peringkat 3 tahun bersama di KTM ni, mereka mampu dan juga berjaya di peringkat pertandingan di peringkat antarabangsa bahkan ya. So bagaimana pula kita dengan hubungan dengan industri ni Tuan Ismail Fitri? Bagaimana kita nak menyediakan hubungan kolej dengan hubungan industri ni supaya pelajar-pelajar kita ni habis saja pelajar, mereka mendapat satu hubungan yang rapat, hubungan yang sangat dekat dengan industri dalam soal dia bekerja, bahkan sebelum bekerja lagi dalam bentuk latihan industri saja pelajar tu dah dapat satu peluang untuk menempatkan diri dia di tempat kerja selepas habis belajar. Silakan Tuan Ismail Fitri. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, berkaitan dengan kolaborasi antara industri,
Okey, sini saya cuba bagi kepada dua bahagian lain. Yang pertama antara dengan pelajar dengan industri dan juga yang kedua antara jabatan product design dengan industri. Okey, berkaitan dengan pelajar, selalunya kita akan dedahkan pelajar dengan industri melalui satu LI lah, data industri, yang mana kita akan hantar student ni ke tempat-tempat yang berkaitan lah, ataupun kadang tengah-tengah tu kita akan minta student akan mencari sendiri. Okey. Dan sebelum student ini didedahkan dengan industri ataupun latansi, bahagian LI ataupun latansi akan memberi sedikit taklimat atau pendedahan awal kepada student berkaitan apa yang terdapat di industri, apa keperluan yang perlu ada pada industri. So di sini student ini akan diberi pendedahan lah lebih awal dan apa yang perlu student buat persiapan sebelum mereka pergi ke latihan industri. Okay, contoh dalam bidang product design, kalau kita tengok lah, walaupun setengah student tu yang kita tengok, yang kita dapat info, mereka ni tak dapat bidang yang kita nak lah, contoh product design, tapi kita dengan pandang tu dari sudut negatif. Okay, sebab setengah bidang yang dikilang, contoh diletakkan bahagian QC, diletakkan bahagian production, sebenarnya di situ student boleh relate kaitan di antara apa yang didapat semasa proses design tersebut. Okey, contoh QC, apa yang QC selalu buat inspection pada bahagian tu. So di situ dia dah dapat satu konsep yang mana dia boleh apply pada how to design the product based on the quality that the industry need. Okey, so di situ kita boleh ambil secara positif apa yang student pergi LI walaupun dia tidak dapat pada bidang berkaitan dengan design. Okay, contoh kalau sini, kalau tengok sini kita PKTM juga ada buat dari segi industry talk yang mana kita panggil syarikat-syarikat yang berkaitan untuk memberi taklimat berkaitan apa yang patutnya student belajar, student prepare sebelum masuk ke industri. Dan di sini juga walaupun untuk LI ada setengah syarikat yang datang sini dia terus bagi satu kemudahan lah yang mana walaupun cuma LI dan ada setengah pelajar terus diberi peluang terus pekerjaan setelah habis LI, dia terus sambung dengan kontrak untuk terus bekerja dengan syarikat-syarikat tersebut lah. Okay. Alright. So saya nampak sini syarikat-syarikat industri training yang kita macam Inari, Molex, Topani, dia ada macam mana? Adakah pelajar tu perlu cari sendiri tempat ke industri ataupun pihak kolej yang menguruskan, Tuan Izazi, Tuan Ismail Fitri? Okay. Sebenarnya untuk latihan industri ni bahagian ni lah, ada seorang pegawai LI, itu kalau di PD ni Cik Azim lah, okay, akan cuba mencari dulu, memenuhi dulu kilang-kilang tersebut untuk menentukan sama ada terdapat kekosongan ataupun keperluan untuk kita letakkan student kita di sana. Okay. Dan ada juga setengah dari company yang sendiri memohon student dari KKTM sebab disebabkan oleh prestasi student kita yang lepas yang memang bagus dari segi disiplin, dari segi kerjasama, dari kerja, dari segi komunikasi semua. So menarik minat untuk industri tersebut, mohon student kita untuk ke kilang mereka, ke industri. Maksudnya di sini maksudnya di peringkat awal, so pelajar tu perlu mencari tempat industri-industri yang belakang yang sering kita tawarkan sebelum ni. Kemudian kalau kita dibantu oleh seorang pensyarah di bahagian department, seorang pensyarah di product design iaitu Cik Azim yang akan membantu menguruskan dari segi penempatan pelajar itu jika sekiranya pelajar-pelajar tersebut tidak dapat penempatan di peringkat industri. Ya, betul. Ya, dan sekiranya prestasi pelajar itu bagus, dia akan syarikat tersebut akan automatik akan memohon sendiri student dari polis kita untuk mendapat. So ini di antara Tuan Ismail ini di antara kelebihan kelebihan yang ada di KTMBP yang mana para pelajar ini berpeluang untuk terus ke industri yang terpun dah ada sebelum ni, yang ada kerjasama dengan kita sebelum ni, bahkan memberikan peluang kepada mereka untuk terus bekerja di industri berkenaan jika sekiranya mereka mendapat peluang di tempat industri berkenaan nanti. So ini salah satu keistimewaan jugalah yang boleh kita katakan kepada product design kerana di atas dia punya usaha untuk melahirkan cita ataupun impian kepada product designer. So terima kasih kepada Tuan Ismail Fitri. So kita nak balik kepada semula kepada kita punya ketua program kita iaitu Cik Izazi Tuan Cik Izazi ya Tuan. Ya, so balik kepada tuan punya soalan ni, kita lihat bahawa kejayaan di bidang product design ini memerlukan berapa masa tempoh. Okay. Kemudian apa di antara latihan-latihan ataupun skop latihan yang perlu dia dapat untuk jadi seorang sebagai product designer,
Jadi mana agaknya penempatan mereka ni selalu apabila mereka selesai habis belajar di KKTM, hala tuju mereka lah, boleh dikatakan hala tuju mereka dalam produk design ni, produk designer ni. Boleh tuan ni? So kita minta perkupasan daripada Tuan Zazie berkenaan dengan persoalan yang kita kemukakan ni. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Berkenaan dengan soalan yang pertama, berkenaan dengan berapakah tempoh untuk menjadi seorang designer yang mantap. Okey, untuk menjadi seorang designer yang mantap ni, yang pertama macam sebelum panel-panel bagi tahu tadi, sudah semestinya pelajar-pelajar kena mengetahui apakah proses-proses untuk menjadi seorang designer yang berjaya. Dia juga kena tahu juga elemen-elemen mesin yang digunakan, sama ada produk itu boleh design atau tak. Dia juga perlu kena tahu standard part. Contohnya kalau nak design sesuatu guna bearing, apakah parameter bearing, apakah parameter belting, apakah parameter standard part. Standard part ni biasanya kita rujuk katalog, kita rujuk sekarang ni dunia IR 4.0, kita rujuk internet dan juga berbagai lagi lah. So dengan mempertimbangkan program mesin, mempertimbangkan proses-proses design, mempertimbangkan standard part dengan bantuan software. Untuk design ni kita guna software Katia. So dengan pembantuan software dengan semua sekali, so sebenarnya bergantung pada pelajar tu sendiri. Jika pelajar tu rajin buat latihan, pelajar tu selalu explore, dan normally pelajar-pelajar yang selalu buat latihan, pelajar explore ni dia adalah paling cepat untuk belajar lah daripada pelajar yang pak turut follower kan. So pelajar yang selalu explore, pelajar depan selalu cepatlah untuk mantap di dalam bidang design ni. So tempoh tu saya tak boleh menyatakan spesifik tempoh sebab benda ni adalah proses pembelajaran. So jika lagi banyak latihan, lagi cepatlah pelajar untuk menjadi seorang designer yang mantap tu lah. So dengan mempertimbangkan elemen-elemen tadi. Ya. Soalan kedua adalah berkenaan. Ya, Pierre, kita ada satu soalan alumni success story ni. Mungkin tuan panel boleh terangkan sedikit? Okey, berkenaan dengan success story ni, kita bukan saja pelajar kita menjadi seorang designer, pelajar kita juga ada menjadi machinist, pelajar kita juga ada menjadi quality control, bahkan yang paling cemerlang adalah pelajar kita, seorang wanita. Seorang wanita ni dia adalah batch yang seingat saya batch yang kedua, Nur Ilmi Hidayah. Dia bila graduate dia dapat diploma, sebenarnya dia adalah bekerja di bidang engineering dulu, bekerja di bidang design, dan juga bila dapat pengalaman di industri, bukan 2-3 tahun macam itulah, dia telah membuka bisnes sendiri dengan membuka bisnes kejuruteraan. Bisnes ni adalah untuk supply barang-barang kepada company luar untuk pelantar peti minyak dan berbagai-bagai lah. So sekarang ni, dan saya difahamkan bahawa Puan Nur Ilmi Hidayah ni dia punya income melebihi 4 lah, 10,000, 20,000 juga lah, bergantung pada situasi berlaku lah. So mungkin dia punya projek-projek pun dapat projek-projek yang besar je lah. So di samping itu juga, selain Puan Ilmi, ada beberapa lagi pelajar-pelajar kita yang terlibat dengan usahawan lah. Sebab kita punya kurikulum sebenarnya kita garap rice element, iaitu yang pertama kita religion, yang rice element yang pertama religion, innovation, skill dan juga entrepreneur. So selain menjadi seorang religion, sebab religion itu adalah religion utama sebab untuk membentuk disiplin pelajar. Religion utama, dan juga pelajar berinnovation untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kreatif dengan melalui proses-proses yang telah sama ada kurikulum ataupun non-kurikulum, dan juga skill yang telah diasuh, dan terakhirlah untuk melahirkan seorang entrepreneur. Sebab entrepreneur ni adalah jika pelajar-pelajar dia punya income lagi tinggi daripada pelajar-pelajar tu pelajar lain lah.
So kita nampak tuan. So kita lihat di sini tuan, maksudnya kita ada satu motivasi daripada wakil pelajar kita, bekas pelajar kita, iaitu saudara Mimi tadi, berkenaan dengan bagaimana dia boleh mencapai kejaya daripada product design ke sebagai jadi seorang product designer dan boleh buka kelang sendiri. Itu satu elemen kejayaan ataupun penerapan ilmu dari segi akademik dan non akademik yang kita berikan kepada pelajar. Hasilnya dah terbukti. So tanya kepada product design di atas melahirkan seorang usahawan yang berjaya di peringkat di product designer. So untuk perkara ini tuan-tuan dan puan-puan, so para panel semua, kita berada di penghujung kita punya sesi. So kalau ada apa-apa sedikit daripada Tuan Izaji, sedikit daripada Tuan Ismail Fitri, sedikit daripada Tuan Ridwan, kata-katalah kepada pelajar-pelajar di sana, peluang-peluang untuk menjadi sebagai seorang kata orang ni impian sebagai product designer. Silakan kepada Tuan, kita bagi Tuan Ridwan dulu. Silakan Tuan Ridwan. Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator. Jadi sebenarnya bila kita nak belajar ni, ramai yang tanya kita belajar ni nak jadi apa? Kan? Jadi dekat sini sebenarnya kita ni dekat KTM Balik Pulau secara amnya dan product design khususnya, kita nak fokus kepada pelajar ni, bila dia keluar dia akan jadi teknopreneur. Itu yang utama. Teknopreneur ni maksudnya dia buat business, technical business sendiri. Tetapi dia memerlukan pengalaman. Jadi fokus kita yang kedua ialah industri. Jadi nak jadi apa dekat industri? Nak jadi product designer. Okay. Kalau tak boleh jadi product designer sebab designer dekat industri ni dia limited seat. Jadi tak semua orang bila kita grad semua nak jadi designer, tak. Dia akan slow. Mungkin mula-mula kita akan jadi technician dulu. Kita akan jadi supervisor dulu. Kemudian bila kita tunjuk kita punya skill, dan mungkin management akan serap kepada department design. Dari situ kita boleh start kita punya design. Kita tak mengharapkan student sebenarnya terus pergi ke arah jadi product designer. Itu yang fokus yang kedua. Yang paling utama yang sekarang ni, yang pentingnya bila kita sudah belajar, kita dah graduate, pelajar itu sendiri dia kena pilih. Ada setengah pelajar dia tak nak lah kerja kilang. Jadi kita kat sini susah lah, kita nak takkan kita dah habis belajar, kita nak kena fokus kepada pelajar yang dah grad kot kan. Jadi kita cuma follow up dari sikit, apa awak buat sekarang, itu je lah kan. Jadi sebenarnya apa yang kita didik mereka ni supaya dia akan terus fokus kepada menjadi teknopreneur. Itu yang sebenarnya. Itu pendapat saya lah kan. Baik, terima kasih kepada Tuan Ridwan di atas hasrat maksudnya kita nak akhirkan bukan sahaja product design tapi teknopreneur dalam bidang product design. Terima kasih. Tuan Ismail Fitri juga macam mana? Okey Tuan, terima kasih Tuan Moderator. Okey, saya pun tak banyak nak cakap. Okey. So kepada adik-adik SPM yang di luar sana, saya tahu anda semua ada bakat terpendam yang harus dikeluarkan untuk menjadi seorang product designer. So jangan risau, mohonlah ke KTM Balik Pulau, terutama dalam bidang engineering product design, di mana di sini kita akan ajar adik-adik semua mengeluarkan bakat-bakat terpendam untuk menghasilkan dan menjadi seorang product designer. So mohonlah ke KTM Balik Pulau product design. Okay, terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Ismail Fitri. Ayuh pelajar-pelajar lepasan SPM di sana, jangan lupa masuk ke product design insya-Allah. So Tuan Izaji sebagai ketua program, apa hasrat dan impian Tuan Izaji sebagai pelajar-pelajar menarik minat pelajar ke product design? Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, untuk kepada adik-adik luar sana iaitu lepas SPM dan juga lepas CJ diploma lepas CJ daripada ICAM, betul ILP ataupun sebagainya. So kami daripada product design welcome tu menunggu kedatangan tuan untuk membina kejayaan bersama kami lah, untuk membina daripada elemen-elemen yang telah dihuraikan di kita punya panel tadi. So kami welcome kepada adik-adik untuk membina kejayaan bersama kami lah. Sebab kami di product design terdiri daripada 7 orang pengajar sebenarnya, dan 7 orang pengajar ni kita pecah ikut kepakaran masing-masing lah. Ada yang pakar bidang design, ada yang pakar bidang pemesinan, ada yang pakar bidang quality,
ada yang pakar bidang teknologi, ada yang pakar bidang kejuruan, ada yang pakar bidang kepimpinan dan berbagai-bagai lagi. So daripada saya sekali lagi welcome to the adik-adik pada luar sana, terutama peringkat SPM untuk membina masa depan bersama kami. Untuk mematakan tuan peringkat sebenarnya lah. Okey, sekian saja daripada saya, Tuan Moderator. Baik, terima kasih kepada Tuan Zazir. Gitulah tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian. Telah kita bersama 3 orang panel mengupas tentang tajuk tentang impian menjadi product designer. Okay, so kita harapkanlah daripada para pelajar di sana, para penonton, sama ada para pelajar, ibu bapa dapat memberi ruang kepada anak-anak untuk memohon salah satu bidang diploma teknologi kejuruteraan perbuatan, reka bentuk produk. Sekali masih kita buka lagi kita punya permohonan sehingga 30 Jun. Sehingga 30 Jun. So masih ada ruang seminggu lagi pada adik-adik yang masih lagi belum buat pilihan ataupun yang masih lagi belum buat permohonan. Kita mengalu-alukan kehadiran adik-adik lepasan SPM khususnya tahun 2020 ataupun tahun sebelumnya tahun 2019 untuk memohon masuk ke KKTM Balik Pulau ini melalui layar kita di tibet.mara.edu.my. So bagi pihak moderator dan bagi pihak KKTM Balik Pulau, saya mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada ketiga-tiga orang panel kita yang sudi bersama-sama kita pada sesi yang pertama ini bersama dengan bahagian mereka bentuk produk untuk kali ini. InsyaAllah segala yang baik itu hanya yang datang daripada Allah, so segala yang buruk itu hanya datang daripada kelemahan kita sendiri. InsyaAllah kita berjumpa esok pada sesi yang sama pada tajuk yang berbeza iaitu injection molding. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Okay.